قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ni kita akan sambung kembali daripada surah At-Taubah daripada ayat 14 sampai ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada surah Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yuzhib ghayza qulubihim wa yatuballahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Allah berfirman, qatiluhum, perangi mereka. Yu'adzibhumullahu biaydikum, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka, golongan-golongan kafir ini, biaydikum, dengan tangan-tangan kamu, wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka, yuzilluhum bil asri wal qahr, Allah akan hinakan mereka dengan cara ditawan, menjadi tawanan perang, dan dipaksa mereka supaya tunduk kepada tentera Islam. Ini dipanggil penghinaan, ya, kepada musuh. Wa yansurukum alaihim, dan Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kamu ke atas mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah Ta'ala akan melegakan hati-hati orang-orang yang beriman. Bima fa'ala bihim Banu Khuza'ah, apa yang telah dilakukan oleh mereka kepada Banu Khuza'ah, mana orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hudaibiyah, kan. Asal cerita jangan langgar perjanjian dalam tempoh 10 tahun, tapi diorang langgar perjanjian ini. Maka Allah Ta'ala kata, orang macam ni qatiluhum, perangi mereka, ya, yang melawan, yang melanggar perjanjian. Kalau kita biasa buka YouTube pasal Syria ni, biasanya kalau ada operasi dia nak pergi attack mana-mana tempat, biasanya dia akan mulakan dengan mukadimah ayat ni, qatiluhum yu'adzibhumullah, biasa macam tu. Dia punya intro video tu, dia akan mulakan dengan ayat ni. Wa yuzhib ghayza qulubihim, dan Allah akan menghilangkan rasa kemarahan di dalam hati mereka. Wa yatuballahu ala man yasha, dan Allah Ta'ala akan memberikan taubat kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau di kalangan tentera-tentera kafir itu yang telah ditawan, siapa yang Allah menghendaki, Allah beri petunjuk, dia masuk Islam, dia akan jadi orang Islam yang baik. Dalam tafsir Sawi ni kata, seperti Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, yang asalnya merupakan musuh kepada Islam, musuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alimun hakim, dan Allah Tuhan yang maha alim lagi maha bijaksana. Kalau kita tengok dalam ayat berkenaan dengan hukum hudud, ya, di hujung ayat mencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Di sini wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Berkenaan dengan undang-undang Islam pun macam tu juga. Bila Allah kata wasariqu wasariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan, wasariqatu wasariqatu faqta'u, maka hendaklah kamu potong tangan mereka berdua, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan apa yang mereka lakukan, nakalan minallah, sebagai pencegahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata hukum Islam ini pencegahan. Maknanya kalau kau tak ikut, sampai kiamat takkan selesai masalah merompak mencuri, takkan selesai. Kau letaklah, ya, penjara 10 tahun, 15 tahun,
20 tahun, 30 tahun penjara sampai mati sekalipun tetap tak boleh selesai masalah. Bila Allah kata nakalan minallah, sebagai protection, pencegahan daripada Allah, ikut, jangan cakap banyak. Di hujung ayat ni Allah kata apa? Wallahu azizun hakimun. Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Undang-undang Islam ni Allah cipta, manusia pun Allah cipta, maka tidak ada undang yang sesuai untuk manusia kecuali undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ucapkan tahniah, bravo kepada kerajaan Brunei Darussalam. Harap-harap keberkatan Brunei itu akan dapat ke negara kita, insya-Allah. Amin. Tak ada alasan tak boleh melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Sultan Brunei itu baru Brunei ni bila dia laksanakan hudud ni kan, dalam tempoh 6 bulan daripada sekarang dia akan buat, Brunei tu dah dikategorikan sebagai negara Islam. Kita ni Malaysia negara umat Islam, bukan negara Islam lagi. Di kategori kita negara umat Islam. Pasal negara ni ramai orang Islam, tapi kerajaannya bengong lagi, tak reti bahasa lagi, masih melawan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Duk pertahan undang-undang manusia yang memang tak ada manfaat, tak ada faedah. Tapi macam Brunei tu, dia dah serah segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruhnya tunduk kepada Allah, daripada sultan sampai ke rakyat. Maka Brunei berhak mendapat status ad-daulatul islamiyah, negara Islam, Brunei Darussalam. Itu kalau rakyat dia bangkit menentang kerajaan dia, baru dikategorikan sebagai al-bughat, pemberontak. Al-bughat yang disebutkan dalam fiqh hukum hakam golongan-golongan al-bughat. Macam kita di Malaysia ni, kalau rakyat lawan kerajaan, dia tak panggil bughat lagi. Dia adalah istilah-istilah dia kan, tapi tak termasuk dalam kategori al-bughat. Tapi kalau macam Brunei tu, bila dah laksana sepenuhnya undang-undang Islam ni, dengan sultan, dengan kerajaan dia, dikategorikan siapa yang lawan, kategorinya al-bughat. Itu dalam fiqh dia ajar. Alhamdulillah, kurang kita berjiran dengan negara yang nak melaksanakan undang-undang Allah. Rasa-rasanya macam nak tukar kerakyatan aja rasanya. Harap-harap Allah Ta'ala bukalah pintu hati raja-raja kita, sultan-sultan kita ni, supaya mencontohi negara Brunei Darussalam, insya-Allah. Amin. Tak ke mana pun hidup kita ni. Tak ke mana pun hidup kau ni. Kau nak bertahan sampai bila undang-undang manusia ni? Kan? Tak ke mana, takkan selesai masalah. Bunuh tu dah jadi rutin harian dah. Yang perompak yang bunuh pegawai bank tu entah jumpa lagi, belum jumpa lagi. Kan, aku rasa tentang perompak tu dah bunuh diri dah kot. Rasa-rasanya lah. Kan, orang cari muka dia kulu-kilir. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Allah Ta'ala letak hukum ni. Allah kata perangi mereka, Allah akan hinakan mereka, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu, dan Allah akan menenangkan hati orang-orang yang beriman, dan Allah akan beri taubat kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Allah akhirkan dengan ayat wallahu alimun hakim. Allah maha bijaksana, maha alim, mengetahui lagi maha bijaksana. Am hasibtum, adakah kamu memikir, mengira-ngira wahai manusia, antutraku, kamu akan dibiarkan macam itu sahaja? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sedangkan Allah tidak membezakan lagi, mengetahui lagi sesiapa yang betul-betul berjihad di antara kamu. Ilmu zuhurin, dengan ilmu yang zahir. Di sisi Allah, Allah mengetahui siapa yang betul-betul berjuang, siapa yang betul-betul berjihad. Tapi Allah akan tengok di antara manusia ni, siapa yang betul-betul berjuang dan berjihad. Kan? Cakap semua orang boleh, cakap senang Syekh, simple present tense. Lagi-lagi yang dah biasa cakap macam aku ni, lagi senang buat bercakap ni. Kalau berlaku betul-betul situasi berjihad ni, kau berani ke tidak? Tu masalah kita. Kita nak uzbillah lah, tak naklah berperang. Tapi kalau berlaku juga benda tu, Allah kata apa? Am hasibtum an tutraku, adakah kamu fikir kamu akan dibiarkan macam tu,
cakap beriman, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sedangkan Allah tak mengetahui lagi siapa yang betul-betul berjihad di antara kamu, bil ikhlas, dengan keikhlasan. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihim walal mu'minina walijatan, dan mereka tidak mengambil selain daripada Allah dan selain daripada Rasulnya dan orang-orang yang beriman, walijatan. Walijah dikata dekat sini awliya, ketua-ketua, penolong-penolong, kawan-kawan rapat. Sebab ada antara orang beriman ni masih berkawan dengan orang kafir dengan kawan yang amat rapat. Tak boleh, ya. Lepas tu macam kita cerita banyak kali, dalam politik Islam ni, kita bila buat kerjasama dengan non-Muslim, kita bekerjasama atas dasar benda-benda yang boleh. Benda yang tak boleh, tak boleh. Kalau perkara tu boleh membawa kepada syirik, lakum dinukum waliyadin, agama kau, agamaku, agamaku. Jangan kita ni bertoleransi dengan orang non-Muslim melampaui dengan toleransi yang Allah ajar dalam Al-Quran. Yang Allah kata dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, agama kau, agamaku, agamaku. Jangan sampai kita ni kerana terlalu nak bekerjasama dengan orang kafir, kita pun kata, alah agama ni sama semua. Kita kata macam tu. Islam pun suruh buat baik, Buddha pun suruh buat baik, Hindu pun suruh buat baik, kan? Semua buat baik, okey. Kita kata macam tu, nak tarik hati orang. Dengan kau kafir tak pasal, ya, sebab tak sama. Inna din indallah al-Islam. Macam mana agama lain suruh buat kebaikan, dia tetap tak sama. Sebab Allah kata inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang Allah iktiraf ialah Islam. Sebab tu bab agama ni kita tak boleh guna otak kita. Kita mesti belajar dan kita mesti terikat dengan nas daripada Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ikut logik kita, okeylah semua agama sama, kita nak gaduh buat apa pun. Jangan cakap macam tu, kan? Contohlah, ada orang buat ucapan sekarang apa yang dia Pabali ke apa? Pabali. Contoh, dia kata selamat, saya ucapkan selamat menyambut awal Muharram dan Deepavali. Kepala otak kau berjambul. Kau samakan awal Muharram, hijratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan hijrah itu untuk membezakan antara hak dan batil, kau tahu tak? Membezakan antara iman dan kufur. Tiba-tiba kau samakan ucapan tu. Saya ucapkan selamat menyambut awal Muharram dan Deepavali. Mana boleh cakap macam tu, Syekh? Habis Ustaz nak cakap macam mana? Tak payah cakap lah. Payah sangat tak dibahasa. Tak payah cakap. Awal Muharram cukup. Lakum dinukum waliyadin. Bertegas dengan Islam ni, bertegas. Masalah akidah tak boleh main. Tak. Mana boleh kita merintah ni. La haula wala quwwata illa billah. Belajar lain kali. Jangan buat main bab-bab akidah ni. Tak boleh, Syekh. Kalau kau faham betul-betul kan, awal Muharram hijratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berjuang berjihad 13 tahun di Mekah untuk menegakkan akidah. Pindah ke Al-Madinatul Munawwarah, duduk dekat Madinah, sehingga Allah turunkan ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam undang-undang Islam. Lepas tu kau nak samakan ucapan non-Muslim, mana boleh macam tu. Kalau nak juga, bagi orang lain cakap. Kita kan ada wakil dalam kerajaan ni, ada wakil non-Muslim, bagi dia cakap lah. Kita tak payah mengada-ngada cakap, tak payah. Kau orang Islam, kau jangan, tak payah. Kau tak cakap pun, rakyat tak kisahlah. Yang penting kau jaga kebajikan mereka, itu je. Ucapan tu bagi kepada wakil-wakil kita yang bukan beragama Islam, dia cakap, biar lantak dia cakap. Kita tak payah cakap. Itu pendapat ana, tak payahlah. Kalau bab-bab berkaitan dengan agama ni, kita kena strict. Tak boleh nanti kita ambil leweh, kita anggap mudah. Dalam kita pun join sekali. Dia pasang lilin, kau pun pasang lilin. Dia main benda pecah kelapa, kau pecah kelapa juga. Ada? Nak jaga hati belaka? Kau jangan main-main, rosak akidah kau. Jadi bab-bab agama tak boleh kita buat main, ya. Kena serius. Maka Allah Ta'ala kata, mereka tidak mengambil selain daripada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman, walijatan ay bitanatan, teman rapat, wa awliya, dan juga ketua-ketua.
Walam yuzhir al-mukhlisun wa humul mawsufuna bima dzukir. Selagi mana tak jelas orang-orang macam ni, takkan selesai. Allah akan uji sehingga jelas sebenar-benarnya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Bila kita tanya orang-orang syirik, bila nak menang ni? Jawapan orang yang berjihad, dia kata apa? Nak tahu menang bila, tu semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Allah uji sampailah Allah Taala kata, inilah masanya aku beri kemenangan, baru aku bagi kemenangan. Selagi Allah Taala tak bagi kemenangan, kau buatlah benda, takkan menangnya. Sebab kaedahnya Allah dah sebut dalam Al-Quran, wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu tidak akan datang kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita berjuang, berjihad, dakwah tu kerja kita. Menang tu kerja Allah Subhanahu wa taala. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Allah berfirman, tidaklah sepatutnya bagi orang musyrik itu mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka menyaksikan diri mereka dengan kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum. Tengok ulaika habitat a'maluhum, itulah golongan yang Allah batalkan segala amalan mereka. Maknanya, kalau kau kufur, kau buat baik macam mana sekalipun, Allah takkan pandang kebaikan kau bila kau kufur. Sebab syirik ni dosa paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang lain Allah ampun belaka, kecuali dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan, dia kata asbabun nuzul, sebab turun ayat ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah. Ani Ibn Abbas qala al-Abbas hina usira yawma badrin. Berkatalah pakcik Nabi SAW, Al-Abbas, bapa kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, usira yawma badrin, ketika dia ditawan di dalam peperangan Badar. Kita dah cerita itu, Abbas ni ditawan di dalam peperangan Badar. Bila ditawan oleh tentera Islam, masa ditawan tu dia cakap, bukan korang je buat baik wahai para sahabat Nabi, aku pun buat baik juga. Dia kata macam tu. Lalu dia pun kata, in kuntum sabaqtumuna bil islami wal hijrati wal jihad, laqad kunna na'muru masjidal haram wa nuskil hajj wa nafuk al-ani. Al-Abbas kata, kalau kamu wahai orang Islam mendakwa kamu masuk Islam, benda baiklah kan? Kamu masuk Islam, kamu berhijrah, kamu berjihad, dah kita orang, dia kata, kita orang walaupun jahiliah pun kita orang jaga Masjidil Haram tu. Dia kata macam tu kan? Wa nuski al-hajj, kalau musim haji yang dapat tender bagi minum kita orang bagi minum air zam-zam free lagi, tak payah bayar kan? Syabas kena bayar, kita orang free je. Kata apa? Baguslah kita orang ni, kita orang bantu orang, tapi kafir kan? Maknanya kau buat kerja tu, kerja baik, tapi kau masa tu kafir, Allah tak terima. Itu satu riwayat sebab turun ayat yang kita bacakan ini. Riwayat yang kedua kata, wa an Nu'man bin Bashir qala kuntu inda mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashabihi. Daripada Nu'man bin Bashir, beliau berkata, satu hari aku berada di tepi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan beberapa orang para sahabat. Tengah duduk dekat mimbar Nabi ni, Nabi tak ada, duduk dekat mimbar sahaja. Faqala rajulun minhum, berkata seorang sahabat yang duduk dekat kawasan mimbar ni,
ma ubali alla a'mala lillahi amalan ba'da al-islam illa an asqi al-hajj. Dia kata aku tak peduli amalan apa-apa amalan la a'malu lillahi yang aku tak pernah buat kerana Allah selepas Islam. Sebab zaman jahiliah dulu aku pernah buat kerja bagus. Walaupun aku jahiliah dulu, aku kafir dulu, tapi musim haji aku tolong bagi minum air dekat orang. Kan bagus tu. Buat kerja NGO walaupun kafir, bagus. Pergi hantar bantuan kan. Kalau yang dekat Palestin dulu, sampai ada orang Amerika, perempuan Amerika kan, dia pertahankan tanah Palestin sampai dengan dia kena gilit dengan kereta kebal Israel, mati. Tapi adakah Allah terima dia? Tak terima, dengan sebab akidah tak betul. Macam mana baik kau buat tetapi akidah tak betul, Allah tak terima. Jadi dia kata macam tu. Yang seorang ni pula kata, waqala akhar bal imaratal masjidil haram. Ingat kau seorang apa bagi minum orang. Aku yang renovate Masjidil Haram tu. Dia kata macam tu. Kan Kaabah dulu kan pernah terpaksa dirobohkan dengan sebab batu-batu dia dah reput, dan Kaabah ni pernah terbakar zaman Nabi SAW. Ketika Nabi umur lebih kurang 35 tahun, orang kafir ni pakat renovate belaka. Kalau kita baca sejarah tu kan, semuanya meeting tergempar. Tan Sri Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Labi and the gang ni meeting tergempar, kita nak repair balik Kaabah. Dan kata sepakat dicapai, dia kata kita akan repair Kaabah tu, dan kita kena pastikan duit yang kita guna untuk repair Kaabah ni semuanya duit halalan thayyibah. Jangan main-main. Pening kepala aku. Duit halal. Dia orang pun reti juga duit halal ni. Duit halal ni dia kata yang tidak ada bercampur dengan duit hasil riba dan duit hasil pelacuran. Duit ni semua kita reject belaka, ni haram belaka. Pandai pula tu. Tapi dia belasah kodan sekali. Niaga ada riba, pelacur pun bela juga. Tapi ni kita nak renovate Kaabah. Ni rumah Allah, kau jangan main-main. Allah tak terima. Tapi kafir syirik. Kau orang faham ke tidak cerita aku ni? Aku pun tak pernah faham, kau tahu. Dia orang kafir, dia orang syirik, tapi duit haram tak boleh guna untuk bina Kaabah. Berdosa. Pandai pula tu. Dia pun collect sama-sama diorang duit, yang diorang berniaga, tak tipu, berniaga betul-betul punya, tak ada tipu punya berniaga, kumpul, belilah barang-barang untuk membina Kaabah yang baru. Gitu orang zaman dulu. Bina kafir belaka kan. Elok bina, sampailah tang nak meletak Hajarul Aswad. Bergaduh 3 hari 3 malam. Hampir-hampir puak-puak Quraisy Mekah ni berperang, dengan sebab masing-masing berebut nak letak Hajarul Aswad dekat tempat dia. Siapa yang lebih layak? Bergaduh. Mujurlah atuk kepada Khalid bin Al-Walid, ataupun bapak kepada Khalid Al-Walid. Bapak dia tu kata, kita kalau bergaduh tak selesai masalah. Yang boleh menyelesaikan masalah kita ni, kita akan cari orang yang selesaikan masalah kita. Siapa dia? Siapa dia mana aku tahu. Tapi kita akan tengok besok pagi, awal-awal pagi, siapa yang mula-mula masuk kawasan Masjidil Haram ni, dialah orang yang kita akan lantik menyelesaikan masalah kita. Tunggu skodeng belaka pagi tu. Tengok yang masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa diorang kata? In kana hadzal rajul radina bi hukmihi. Kalau inilah orangnya yang akan menjatuhkan hukuman, kami redha dengan dia. Engkau tengok tu, nak kata apa. Ni semua cerita zaman jahiliah kan. Dan Nabi pun selesaikan masalah puak-puak ni. Walaupun kafir, jaga Kaabah, kau jangan main-main. Biasa ayat-ayat kan. Nak apa lagi Malaysia? Malaysia semua dah ada dah. Kan? Kita dah ada masjid, kita ada bank Islam, kita ada universiti Islam, kita ada hospital Islam, kita ada zoo Islam, kita ada apa lagi? Kan? Restoran mamak Islam pun kita ada. Kalau cerita macam tu bangkak, ya. Korea pun ada surau, kan? Jepun pun ada masjid, kan? Cuma tak ada Ultraman pakai serban je lagi. Nak kabarnya, kan? Macam orang duk pertahankan kalimah Allah tu kan. Betul, kalimah Allah tu perlu dipertahankan.
dah hukum Allah kau letak mana? Bodoh weh. Kan kena sebiji. Kalimah Allah kau pertahankan, hukum Allah aku nak tanya dekat geram lagi kan. Yang beria depan mahkamah, bagus kerja korang tu, bagus. Hukum Allah tu bila nak buat? Tu nak tanya. Simple present tense punya soalan. Bila kau nak buat hukum Allah ni? Brunei dah nak buat. Dah kita ni kepakaran dah ada. Kan? Majoriti kita belaka. Kuasa dah ada. Apa lagi kau nak tunggu? Kau nak tunggu keluarga kau kena tembak dengan pump gun baru kau nak sedar? Na'udzubillah min zalik. Jadi orang-orang sahabat-sahabat ni dia cerita-cerita lama tau. Aku dulu pernah renovate Masjid Haram zaman-zaman aku jahiliah dulu. Member ni kata, alah macamlah kau seorang, aku bagi minum kau tu tak lagi besar pahala aku zaman-zaman jahiliah dulu. Kemudian datang pula seorang sahabat kata, bal jihadu fi sabilillahi khairun mimma kultum. Aku berjihad di jalan Allah lepas aku masuk Islam lagi bagus daripada kamu berdua. Bertekak dekat mimbar Nabi. Fazajarahum Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar datang, Umar segah tiga orang sahabat ni. La tarfa'u aswatakum inda mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan angkat suara. Tak hormat ke? Ni mimbar Nabi. Tuan-tuan tengok, mimbar Nabi, bukan Nabi. Nabi lebih lagi. Dengan mimbar Nabi pun kau kena hormat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa sahaja yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita hormat. Umar kata, jangan angkat suara korang. Diam. Kau tak hormat ke mimbar Nabi ni, ha? Kebetulan hari itu hari Jumaat. Walakin idza salaitul jum'ata wa dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaituhu fima ikhtalaftum fihi. Umar kata, lepas sembahyang nanti, lepas sembahyang Jumaat, aku masuk jumpa Nabi, aku akan tanya dekat Nabi benda yang kau gaduh ni, ha? Yang seorang kata renovate masjid, yang ni kata bagi minum orang zaman jahiliah, orang pergi Mekah, pergi haji, yang ni pula yang jihad. Mana lagi mulia? Nanti aku tanya ke Nabi. Habis main Jumaat, Umar bin Al-Khattab pun jumpa Nabi, tanya. Allah pun turunkan ayat ni, ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah. Tak sepatutnya orang musyrik itu mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, wa an ibn Sirin qal qadiba Ali bin Abi Talib Makkah. Satu hari Ali bin Abi Talib datang ke Makkah. Faqala lil Abbas, lalu Sayyidina Ali cakap dekat pakcik dia Al-Abbas, ayu am alla tuhajir. Pakcik, kenapa pakcik tak berhijrah? Ala talhaq bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pakcik tak ikut Nabi berhijrah? Faqal, maka berkata Abbas, maksudnya Abbas belum beriman lagi. Abbas kata, u'ammirul masjid wa ahjubul bait. Aku ni walaupun tak ikut Rasulullah berhijrah, tapi aku jaga masjid. Masa tu dia tak beriman lagi. Aku jaga masjid, aku tukar kelabu Kaabah. Kau jangan main besar pahala aku, tahu tak? Wa qala liqaumin sammahum ala tuhajiru aw talhaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu tidak berhijrah dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalu, lalu mereka-mereka yang tak berhijrah ni kata apa? Nuqimu ma'a ikhwanina wa asyairina wa masakinina. Kami akan duduk dengan keluarga kami, anak beranak kami, rumah kami. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, Qul in kana aba'ukum, yang kita akan lihat nanti. Dalam riwayat yang lain lagi, qal iftakhara Talhah bin Syaibah wal Abbas wa Ali bin Abi Talib. Ni tiga orang. Tadi tiga orang juga, tapi tak disebutkan nama. Yang ni disebutkan nama. Tiga orang ni berbangga dengan jawatan yang pernah dia pegang zaman jahiliah dulu. Talhah bin Syaibah,
Al-Abbas pakcik Nabi, wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka berkata Talhah, ana sahibul bait ma'i miftahuhu, aku ni jaga jaga Kaabah, dan aku ni penjaga pintu, dan bersama dengan aku ada kunci Kaabah. Keturunan Talhah bin Abi Syaibah ni sampai sekarang yang jaga kunci Kaabah tu keturunan Abi Syaibah. Daripada zaman Nabi sampai sekarang jawatan tu tak diserah kepada mana-mana keturunan. Dia kata macam tu. Wa qala al-Abbas, pakcik Nabi pula kata, ana sahibu siqayah wal qa'imu alaihim, aku bagi makan, bagi minum kepada jemaah haji, dan aku orang bertanggungjawab atas kerja-kerja ni. Dan Sayyidina Ali pun kata, laqad sallaitu ila al-qiblati qabla an-nas wa ana sahibul jihad. Ali bin Abi Talib kata, aku ni antara orang yang terawal bersembahyang menghadap arah kiblat, ke Kaabah ni. Aku sembahyang, aku orang terawal masa kat Mekah dulu, dan aku orang yang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga orang ni duk berbangga siapa yang lebih mulia amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah pun turunkan ayat yang kita baca ni, maka lil musyrikin, tidak sepatut bagi orang musyrik ayyamuru masajid Allah, mereka mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, syahidina ala anfusihim bil kufr, sedangkan mereka menyaksikan di atas diri mereka bahawasanya mereka ni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana baik engkau buat kerja, macam mana banyak engkau bersedekah, bila engkau kufur, Allah tak terima. Jangankan kufur, Syekh, kita yang beriman ni pun, na'udzubillah min zalik, beriman bagus dah, buat kerja Islam bagus dah, buat kerja NGO kulu kilit, kutip derma, tak apa-apa lagi, tiba-tiba kita tak buat kerana Allah, kita tak ikhlas satu, lepas tu buat ada kepentingan. Kan dalam hadis innamal a'malu binniyat tu kan, wa innama likulli imri'in ma nawah, sesungguhnya amalan kamu dikira berdasarkan kepada niat kamu. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan kerana Rasulullah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan dapat pahala hijrah kerana Allah dan kerana Rasulullah. Ini benda niat ni benda paling payah nak jaga. Allah, susah Syekh. Kita ni bila dah buat kerja baik ni, kena banyak istighfar pada Allah Ta'ala. Aku ialah, pasal kita kan banyak buat kerja NGO, ngantar bantuan ni kan, masalah belaka je. Lepas tu wartawan interview lah, tak apa-apa lagi kan, ni bid'ah belaka lah ni. Tapi takkan wartawan nak interview kita lagi pula, bid'ah macam tu kan. Dia nak tahu cerita, kita kena share lah dengan dia. Tapi benda-benda macam ni lah, ya Allah, minta Allah ampunkanlah dosa aku, insya-Allah. Amin. Godang malam kalau bangkit qiyamul, tolonglah doa untuk aku sekali. Ya Allah, tolonglah jaga hati Ustaz Nazmi tu. Dia tu bukan baik sangat pun. Kadang-kadang dah hati Syekh. Sebab tu Nabi doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati manusia, tetapkan hati kami di atas mentaati Engkau, ya Allah. Amin. Bimbang buat kerja ni tak ikhlas. Bila tak ikhlas masuk neraka. Allah kata apa? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami tunjukkan amalan mereka masa atas dunia. Macam-macam kerja baik kau buat, kita pun confident, ada harapan lepas ni, kita kata. Tiba-tiba Allah kata faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalan tu macam debu-debu yang berterbangan. Pasal apa? Tak ikhlas. Allah, susah Syekh, bukan senang kan. Lagi-lagi pula ada fan Facebook ni, lagi bid'ah dalalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi akhir zaman ni gitulah kan, benda-benda ni alat untuk berdakwah, alat untuk kita menyebarkan Islam, alat untuk kita memberitahu kepada orang ramai ini masalah yang berlaku kepada umat Islam di Syria. Ini alat belaka. Dalam sibuk-sibuk kita guna alat ini, kadang-kadang tak sedar hati kita dah rosak, hati kita dah lari jauh. Apa ramai kau punya apa benda nama
Apa fan ni apa, bukan kipas je. Fan club ni apa? Kelab kipas. Betul lah kan, dia tukang kipas baik punya kan. Munarana Syekh, ya. Maka dalam hadis tu Nabi kata, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau kau berhijrah kerana Allah, kerana Rasulullah, kau akan dapat pahala. Tapi ingat, wa man kanat hijratuhu lidunya. Ni. Tapi kalau kau berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk mencari dunia. Sebab dalam sababul wurud hadis tersebut, ada para sahabat Nabi yang berniaga dekat Mekah. Niaga-niaga tak masyuk pasal orang boykot. Kau geng-geng Muhammad kita orang boykot. Kita tak nak berniaga dengan kau. Orang sekat pening kepala lah kan, kau barang banyak, tak ada orang jual, sekarang rosak barang, macam mana? Aku ni dah Islam dah, sayang juga dengan agama, barang-barang pun penting juga nak berniaga. Kalau kita fikir sekali fikirlah, apa salahnya ustaz? Orang tu dah Islam, dah elok dah Islamnya, dan dia pula korporat, dia nak berniaga, dia nak selamatkan dia punya barang-barang perniagaan, pindah ke Madinah, nak buka cawangan baru, buka kedai baru, buka shop lot, buka shopping kompleks. Nanti kalau kaya pun Islam juga yang senang, apa payah sangat nak faham? Kita duk fikir macam tu, tapi Allah tak terima. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau kau berhijrah kerana nak dunia, yusibuha, yang kau dapat dunia tu, awi mura'atin, ataupun kau berhijrah kerana perempuan. Allahu Akbar. Oi, kan, buat kerja Islam ada apa? Ada udang karang di sebalik mi Maggi, kan? Tak boleh suruh saya udang besar, Maggi kecil je. Rupanya ada kepentingan berjuang ni. Allah, semoga Allah jagalah hati kita, insya-Allah. Amin. Susah kan? Kita cuba, kalau hati ni kau boleh pegang macam ni, kau jaga hati, macam tu kan. Memang aku pegang hati, tapi nak, hati ni tempat laluan syaitan. Ya, syaitan dia lalu. Begitu. Natang bewak semua syaitan ni. Nak tak nak kita cover dengan istighfar daripada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang contohlah, lepas kita khutbah kan, bila kita khutbah ni, ialah khutbah kena berapi Syekh, tak boleh berair, berapi macam tu kan. Terbakar biar makmum demam, pingsan, apa, sakit jantung, meninggal, ya tak apalah. Bila dah khutbah ni kan, orang datang, ustaz, jajan orang kata kan. Itu lepas aku khutbah dekat TTDI, ana cerita-cerita pasal sejarah Nabi lah, sejarah hijrah. Aku kata, sepatutnya sejarah ni diajar dekat sekolah menengah. Ni tak ajar sejarah, tak apa. Hang tua, hang jebak, hang lekiu, hang piwan wal khotak. Lepas habis khutbah tu, ada orang tunggu kat belakang, 4 orang tunggu. Sudah. Ayah dia 3 line mana pula tu. Dia kata, ustaz, tadi ustaz cerita pasal sejarah, kita orang cikgu sejarah. Alamak, cikgu sekolah menengah TTDI Jaya tunggu kat luar, kau tahu tak? Ustaz, boleh tak kita nak tangkap gambar ustaz? Buat suspend aku je kan? Nak tak gambar. Kita orang cikgu kena baik punya ustaz bagi kau punya. Tapi tak apalah, kita orang semua peminat belaka. Dia kata nak kabarnya kan. Alhamdulillah lah, ingat kau nak belasah aku. Jadi bila dah berlaku benda macam tu, kita ni duduk diam-diam, termenung kejap. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa sidqa ma Allah. Tu je lah, ya Allah, tolonglah aku buat kerja kerana Engkau, ya Allah. Bimbang kan, kita buat kerja ni, kita rasa syok sendiri, rasa benda-benda hati ni kan, menyebabkan Allah kata tak ada nilai kerja kau di sisi aku. Tu aku takut, na'udzubillah min zalik. Maka Nabi kata, faman kanat hijratu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha. Kalau kau berhijrah kerana nak besarkan perniagaan kau, nak selamatkan kau punya bisnes, ataupun kau hijrah kerana kau follow perempuan. Pasal ada antara sahabat Nabi yang berhijrah sebab ada seorang awek ni. Awek ni dia kata, kalau you nak ke I, boleh, tapi you kena hijrah ke Madinah. Kalau you hijrah,
you ada harapan kahwin dengan I. Kalau you tak hijrah, you melopor satu orang, you mengangang macam tu je. Jadi member ni pun, oh janganlah macam tu, I hijrah lah. Kan, dia Islam. Dia Islam, dia bukan kafir, dia Islam. Dan dia berhijrah tu, hijrah juga nak selamatkan juga akidah dia. Tapi ada terselit niat tepi tu nak selamatkan akidah dan selamatkan awet daripada disambar oleh balak yang lain. Maka apa kata Nabi? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Engkau akan dapat dunia, engkau dapat perempuan, engkau tak akan dapat Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa sidqa ma Allah. Ya Allah, kurniakan kepada kami al-ikhlas dan benar hanya kerana Engkau ya Allah. Amin. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, macam mana cerita kan, dulu orang-orang zaman Nabi, mana ada gambar-gambar kamera-kamera bid'ah ni. Berapa kamera? Satu, dua, tiga. Oh, banyak kamera lah. Contoh kan, Umar Abdul Aziz pemerintah 2 tahun setengah, mana ada YouTube? Maka Umar Abdul Aziz ada Facebook juga, mana ada? Tapi kenapa sampai sekarang orang kenang kisah dia tu, orang tahu cerita dia tu, orang simpan sejarah dia, orang baca sejarah dia? Apa yang ada dekat dia ni? Al-ikhlas wa sidqu ma Allah. Sampai sekarang orang kenang ke dia, kan? Kita poyo, kan? Tu glamour tak habis-habis, padahal Allah langsung tak tengok muka engkau. Na'udzubillah min zalik. Benda ni bukan senang, benda hati. Okey, semoga Allah Ta'ala menggunakan kepada kita semua al-ikhlas, insya-Allah. Amin. Maka Allah kata ulaika habitat a'maluhum. Maka orang macam ini Allah batalkan amalan mereka, li'adami syartiha, kerana amalan tersebut tak cukup syarat. Apa syaratnya? Al-ikhlas. Wa finnari hum khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billah. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya, tengok innama adatu hasrin. Innama ni mana sesungguhnya. Bila disebut innama, maknanya tidak ada syarat yang lain yang sesuai kecuali syarat yang Allah akan sebutkan ini. Inilah syarat siapa yang layak menjadi AJK Masjid, AJK Surau, yang nak jaga masjid bagi surau ni. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan, menghidupkan rumah-rumah Allah. Syarat pertama apa dia? Man amana billahi wal yaumil akhir. Yang pertama, mestilah kau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maksudnya lagi, syarat nak jadi nazir masjid, nazir masjid, nazir surau, pengurusi masjid, pengurusi surau, AJK Masjid, AJK Surau. Yang pertama, amana billahi wal yaumil akhir. Betul-betul beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Bila kau beriman dengan dua benda ni, dengan kesungguhan keimanan kau, maka kau ada keberanian nak cakap kebenaran di mana saja kau berada, dan kau takkan peduli apa orang nak kata dekat kau. Sebab kau yakin besok aku mati dan kau juga mati. Rezeki Allah yang bagi, bukan orang lain bagi kepada aku, dan pada engkau pun tak ada orang lain bagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Man amana billahi wal yaumil akhir. Syarat yang ketiga, wa aqamas salah. AJK Masjid, AJK Surau mesti mendirikan sembahyang. Maknanya datang berjemaah. Datang berjemaah kat surau, datang berjemaah dekat masjid. Jangan datang time mesyuarat aja, mangkuk ayun. Oh, mesyuarat tahu. Dah minta dipilih jadi AJK ni. Allah, na'udzubillah min zalik. Bukan kita semua lemah belaka. Yang cakap ni pun sama 2 kali 5 juga. Kullu bani adam khata'un. Kita semua bersalah belaka. Tetapi Nabi kata wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang paling baik di antara yang bersalah ini orang yang banyak bertaubat, berusaha nak berubah. Bukan nak kata aku ni rajin sangat berjemaah, tak. Tapi kadang kau fikir, sampai bila nak jadi perangai macam ni? Umur makin tua, bukan makin muda. Kalau umur aku makin menurun, kan, lantak engkau lah aku tak pergi sembahyang jemaah. Contohlah umur kita, aku tahun depan 40, kali tahun depan turun 15. Baik punya, kan? Tak, umur makin meningkat. Besok Allah tanya dekat akhirat, an umrika, an umrihi fima afnahu. Umur kau habis ke mana?
Kau dengar azan ke tidak? Syarat berjemaah. Kita dalam mazhab Syafi'i, sembahyang jemaah tidaklah wajib, sunat yang dituntut, ya, tidaklah wajib. Tapi kau fikirlah Allah nak bagi pahala 27 dengan pahala sembahyang seorang berapa pahala? Satu pahala, kan? Contoh kita buat simple present tense. Orang nak bagi dekat kau RM27,000 dengan RM1,000, kan? Ada tawaran, kita akan memberikan siapa yang datang, kita bagi RM27,000, dan siapa tak datang kita bagi RM1,000. Kita dengar tawaran ni, kita kata RM27,000, RM1,000, aku qanaah lah, kau ambil RM1,000 dah lah. Otak kau betul ke? Sudahlah kau, kan? Goblok gedi orang kata tak? RM27,000 masyur, kan? Kau tak nak RM27,000, kau gila apa? Kau makan pil kuda apa biji kau ni? Kau mesti ambil RM27,000 punya lah. Cakap banyak tak ada. Itu bahasa bodoh lah kita kata, bahasa dunia. Pahala 27 di sisi Allah, Allah maha mengetahui berapa banyak pahala tu, kan? Tahu benda tu besar pahala, tapi buat ada. Kau ni apa cerita kau ni? Jadi kita duk fikir, ya Allah, kenapalah aku tak berubah? Kenapalah orang lain boleh, kau ubah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah kita kalau kita sendiri tak nak berusaha berubah. Kena kuat, hati tu kena kuat. Kalau yang malas-malas berjemaah tu, doa banyak-banyak, jangan putus asa. Kadang malasnya, dia tahu jemaah tu penting, dia tak pergi, tapi hati dia sentiasa menyesal. Itu lagi bagus daripada orang yang tak pernah menyesal. Biola, kan? Dia kata kena, dia tahu ni orang azan, Allah, layan Facebook, layan. Yang kebetulan yang melayan tu pula awet, lagi lah, kan? Ni kalau tinggal ni makruh ni. Tapi dalam hati dia menyesal, ya Allah, jahatnya aku, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah, aku pun nak jadi orang baik macam orang lain, tolonglah ya Allah. Doa banyak-banyak sampai Allah menggunakan kepada kita rasa hati bimbang kalau tak pergi jemaah. Allahu Akbar. Bila Allah dah bagi perasaan macam tu, tidak ada nikmat yang paling besar kecuali perasaan macam tu. Bila kau tak pergi berjemaah, kau akan susah hati, ya Allah, kenapalah, apa teruk sangat aku hari ni, ya Allah, apalah dosa aku ni. Ada perasaan macam tu. Itu yang Nabi kata apa? Antara orang-orang yang mendapat naungan di padang mahsyar besok, kan? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. 7 golongan yang akan dapat naungan di hari akhirat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Antaranya siapa dia? Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Lelaki yang hatinya sentiasa teringat-ingat dekat masjid. Lepas ni sembahyang, lepas sembahyang subuh je, lepas sembahyang, lepas wirid, lepas doa, terus teringat, ya Allah, nanti Zuhur izinkan ya aku jemaah sekali. Macam tu, ada perasaan macam tu. Dia tengok jam pukul 12 ni, kejap lagi Zuhur ni, kena jemaah ni, kena ada perasaan macam tu. Walaupun dia lepak kedai mamak, contoh, kan? Tapi dia kena ada perasaan macam tu. InsyaAllah Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Allah takkan sia-siakan kita, insya-Allah. Sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah habis sembahyang Zuhur semua, lepak makan, kerja, mesyuarat, meeting, badan letih, tengok ni kan kau terlelap kejap ni kan, terlepas pula asar aku, ya Allah. Sayangnya lah jemaah asar ni, ya Allah. Contoh kan, ada perasaan macam tu. Maghrib insya-Allah lah jadi baik belaka, aku baik, korang baik belaka maghrib ni. Pasal dia maghrib ni kan lepak, relax. Isyak pun insya-Allah alhamdulillah, ya, kita dah alang-alang maghrib, kita terlajak kepada isyak, kan. Ni nak subuh pula ni. Ni belum yang lepas sembahyang ada qiyamul lail dekat futsal, contoh. Dan ada qiyamul lail dekat court badminton, contoh. Ada qiyamul lail, adalah merepit sana mana, kan. Rempit juga, tapi besok subuh berjemaah saya, contoh. Kita pun dah niat letak jam keliling kepala, bom tangan, C4 semua di belakangnya. Dynamite nak bagi meletup, bagi kejut. Pada bom berdebam. Macam akulah pagi tadi. Lawak betul lah. Untuk orang menjaga masjid AJK Surau, AJK Masjid ni, wa aqamas salah, mesti mendirikan sembahyang
sebaik-baiknya mesti berjemaah. Wa ataz zakah, menunaikan zakat kalau dia berharta. Kemudian syarat yang paling penting, walam yakhsha ahadan, dalam syarah, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru boleh jadi AJK masjid. Tapi kalau jadi AJK masjid, jadi AJK surau, nak jemput penceramah pun tak berapa nak berani, takut dengan laporan orang. Tak payah jadi AJK masjid, kau jadi AJK karaoke lagi bagus. Cakap banyak. Kalau orang datang menyampaikan kebenaran, kau kena support. Kalau dipanggil, kau jawab, kau pertahankan dia. Ini kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran. Kena beranilah. Sebab tu Allah letak syarat. Nak jaga rumah Allah ni syarat yang seterusnya. Yang syarat yang pertama pada man amana billahi, beriman pada Allah, wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat, wa aqama salah, jaga sembahyang, wa ataz zakah, bayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut hanya kerana Allah. Jadi bila tak takut kerana Allah, tak takut kerana Allah, mudah buat kerja. Kita on aja, kita buat aja. Yang penting Islam tertegak. Yang penting biarlah orang nak berasa hati, asalkan Allah tak berasa hati kat engkau. Kan? Kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ajar kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, man iltamasa ridha nas bi sakhati, man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas kafahu Allahu ma'unatan nas, wa man iltamasa ridha Allah, wa man iltamasa ridha nasi bi sakhatillah kafahu Allahu ma'unatan wakalahu Allahu ila nas. Maksudnya gini, satu hari Muawiyah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, nasihatkan aku dengan nasihat yang pendek tapi padat. Aisyah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, manil tamasa ridwan nasi, manil tamasa ridwan nasi bi sakhatillah. Sesiapa yang mencari keredaan manusia menyebabkan Allah benci ke dia, wakalahu Allahu ilan nas, Allah akan serahkan kau kepada manusia. Maknanya kau ni selama-lamanya akan jadi hamba kepada manusia. Kau buat benda ni takut orang kata, kang orang kata, kang asyik kang ngangkang gitu, takut aja kan. Kau tak pernah fikir apa Allah kata. Tak payahlah kan. Ada seorang ustaz tu cerita kat satu masjid, dia orang nak buat macam maulid Nabi. Lepas tu nak buatlah apa, ada qasidah apa benda kan. AJK kata tak boleh buat kat dalam, buat kat luar. Dalam tak boleh buat kat luar je. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat luar, orang hajar. Apa macam tu? Ada orang pesi macam tu. Tak tahulah apa benda sangat nak jaga protokol benda ni kan. Jadi kalau kau duk jaga hati orang, kau tak pedulikan bahasa kita, hati Allah, Allah akan serahkan kau kepada manusia. Selama-lamanya kau akan jadi hamba manusia. Tetapi ingat, Nabi kata, wamanil tamasa ridallahi bisakhatin nasi. Nabi sebut perkataan ni. Tetapi kalau kau mencari keredaan Allah bisakhatin nas, dengan kebencian, kemarahan manusia kepada engkau, kau sebut benda kebenaran, orang benci dekat engkau. Nabi sebut bisakhatin nas. Sakhat dengan mana marah sungguh. Bila kau cakap, orang kata, apalah ustaz ni, tak ada kerja lain ke kau? Mana marah kan. Ana pernah sekali tu khutbah. Lepas khutbah, ada seorang mamat dia jumpa aku dalam bilik imam, tak puas hati. Dia kata apa tu? Saya ustaz, saya tak puas hati dengan ustaz. Sepanjang-panjang ustaz khutbah saya terganggu. Kenapa? Mungkin tak boleh tidur ke macam mana? Sepatutnya saya nak tidur hari tu. Bila ustaz dah macam ni, saya nak tidur pun payah. Dia tak katalah macam tu. Saya rasa saya terganggu dengan khutbah ustaz ni. Kenapa ustaz punya khutbah ni, ustaz suara kuat sangatlah ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Kau ingat dodoikan budak apa khutbah ni? Kan ini masalah. Dia tak tahu Nabi khutbah macam mana. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ikhtataba ihmarat aynahu washtadda ghadabuhu faka'annahu munziru jaishin yaqulu sabahakum wa masakum. Nabi kalau berkhutbah, merah ni, mata ni merah padam, mata tu bertukar jadi merah, kau tahu tak? Washtadda ghadabuhu, dan amat tinggi kemarahan Nabi. Itu sifat khutbah. Faka'annahu munziru jaishin yaqul, seakan-akan Nabi ini seorang
ketua tentera yang memberikan amaran sabahakum wa masakum, bersiap sedia kamu pada waktu pagi dan petang untuk menghadapi musuh. Itu sifat khutbah Nabi. Setiap minggu macam tu. Heavy metal, kau tahu tak? Thrash metal maknanya kalau bahasa rock, makna macam tu. Dan ini tak. Tadi apa khutbah wilayah pun ya? Cuba dengar. Aku dengar tak tadi khutbah hari ni bertajuk apa? Menjaga alam ni, apa ni? Persekitaran. Nah, jagalah alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Aduh, aku jaga alam sekitar pun kau tak payah ceritalah. Orang nak kiamat kau tahu tak? Duk main alam sekitar lagi. Aku lemah betul lah. Orang berompak, menyamun, membunuh, nak main alam. Lemah betul lah aku. Mujurlah tajuk khutbah ini, makanlah buah-buahan tempatan. Sidang Jumaat yang dimaksud sekalian. Buah durian merupakan buah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Aku rasa kalau durian tu dengar, durian pun menangis, betul tak? Nak kabarnya tuan-tuannya. Jadi dia marah. Ni apa khutbah ustaz ni? Saya terganggu, tahu tak? Saya rasa bukan saya seorang terganggu, ramai jemaah terganggu. Kata kau seorang mengadu aku, mana ada orang lain? Kau seorang datang. Kalau ramai terganggu, ramai-ramai jumpa aku, tak ada kau seorang aja. Kan? Dia pula tolong khabar orang yang terganggu kan. Nak kata macam mana, dah mungkin dia tak pernah semayang kat situ tau. Mungkin dia biasa semayang bla-bla yang pakai tag ni kan. Taqullah. Gitu ya. Kamat dah kamat. Allah Akbar wa syahadu la ilaha illallah. Dia mungkin bertahun-tahun dia dengar khutbah pesen macam tu kan. Dia tak pernah dengar yang heavy thrash metal ni. Dia tak pernah dengar. Bila dia dengar macam, biar betul ni lah. Dia dah pelik kan. Bagus orang Cina mu'allab, kau tahu tak? Sekali tu lepas aku khutbah, Ana biasa lepas khutbah Ana tak terus keluar. Ana tunggu saja, lepak dah lama. Tak nak bagi kena tangkap dengan orang. Aku tunggu lepak. Penakut juga aku ni. Tengok dah clear, okey, clear, okey, belah keluar. Sekali ada seorang Cina tunggu kat luar, kau tahu tak? Dia lepak kat luar. Hayah, dia kata, ini first time gua dengar ini khutbah very powerful lah. Dia kata, saya tak pernah dengar ini macam khutbah. Lain kali ini masjid saya kena datang juga. Minggu depan saya mau datang lagi. Kena powerful punya khutbah. Kau tengok Cina mu'allab kan? Bukan aku jamah cakap Cina pun. Aku cakap Melayu, cakap Arab lagi. Dia boleh faham Cina tu, kau tengok. Ini kerja Allah Ta'ala belaka. Apa benda yang saya cerita? Yang penting al-ikhlas wasidqu ma'allah. Ya, semoga Allah kurniakan kita al-ikhlas insya-Allah. Amin. Bila Allah kata syarat-syarat menjaga rumah Allah ni, syarat yang kelima, walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga inilah orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan di kalangan orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda harinya kena amanah, AJK-nya kena amanah, semua kena amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada pertemuan akan datang, sambungan ayat ataupun sambungan tafsir daripada surah Taubah, insya-Allah. Sekian dulu aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.